Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kita masih mengenai en dan y. Namun kali ini en dan y bukan sebagai pronom, tapi sebagai bagian dari ekspresi suatu kalimat idiomatik, ekspresi idiom. En dan y sering kali juga dipakai dalam kalimat ekspresi ya. Contohnya di sini misalnya untuk en s'en aller, kemudian en faire trop, en avoir marre, en vouloir à quelqu'un, etc. Sementara untuk y itu contohnya il y a, ça y est, s'y prendre mal, s'y connaître quelque chose, etc. Kita akan melihat contoh-contoh kalimatnya. Jadi ini untuk en dan ini untuk y. Sekali lagi di sini en dan y bukan sebagai pronom, hanya digunakan dalam kalimat atau ekspresi idiomatik, jadi tidak bisa diartikan kata per kata, diartikan secara keseluruhan atau kita menangkap maksud. Kita mulai dulu ekspresi dengan en. Ekspresi idiomatik dengan en. Contoh yang pertama, je m'en vais. Artinya saya pergi, saya cabut, sampai jumpa gitu. Je m'en vais, maksudnya saya pergi atau saya cabut. Dalam bahasa Prancis seperti itu. Ini je m'en vais itu sebenarnya berasal dari s'en aller. Itu artinya au revoir. Bon, je m'en vais artinya sampai jumpa ya. Kemudian ada juga j'en ai assez atau j'en ai marre. Itu artinya sudah cukup, saya tidak tahan lagi. Ini en avoir marre, j'en ai assez, j'en ai marre. Artinya je ne supporte plus cette situation. Artinya situasi ini sudah tidak tertahan sekali lagi sehingga saya benar-benar udah marah. J'en ai marre. Jadi ça devient insupportable, arti atau situasi ini sudah tidak tertahankan lagi. Kemudian ada juga je n'en peux plus. Saya capek, saya tidak ingin lagi. Je n'en peux plus. Saya tidak bisa lagi. Sudah capek, tidak ingin lagi. Jadi ini dari ne plus pouvoir supporter. Tidak bisa lagi menahan. Atau dia capek, être fatigué. Jadi karena sudah tidak tahan lagi dan dia udah capek dengan kondisi seperti itu. Saya udah gak tahan lagi. Kemudian je lui en veux, artinya saya marah sama dia. Lui dia ini dari en vouloir à quelqu'un, artinya je ne lui pardonne pas atau ne pas lui pardonner, artinya saya tidak memaafkan dia karena saya udah marah. Je lui en veux, est-ce que tu m'en veux? Kenapa kamu marah dengan saya? Biasanya kalau sama pacar itu gitu ya. Est-ce que tu m'en veux? Oke, kemudian kita lanjutkan ne vous en faites, jangan terlalu ne vous en faites, coba saja dipikirkan. Kalau kita artikan itu dalam bahasa Prancisnya tout cela n'est pas grave, itu semua tidak parah, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ne pas prendre la chose gravement, jangan terlalu dipikirkan. Dan ini yang paling sering, oh je t'en prie, excusez-moi, tolong maafkan saya. Ini je t'en prie artinya saya mohon. Je t'en prie, ayolah, saya mohon. Excusez-moi, maafkan saya. Je vous en prie, kalau untuk vous, je vous en prie, je t'en prie, ayolah. Oke, itu dia ekspresi idiomatik dengan en. Je m'en vais, saya pergi. Je m'en vais, j'en ai assez, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Je lui en veux. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Oh, je t'en prie, excusez-moi. Ayolah, maafkan saya. Oke, kita lanjutkan untuk ekspresi idiomatik dengan y. Contoh yang pertama, il s'y connaît. Artinya, kalau il s'y connaît, artinya itu il le sait bien, il le connaisseur. Artinya il le sait bien, dia pakarnya, dia tahu dengan baik mengenai itu. Connaisseur ini berarti dia mengenal. Seorang yang pakar lah. Contohnya di sini, Paul est un connaisseur en vin. Paul itu pakarnya minuman anggur. Jadi dia mengetahui banyak tentang anggur. Contoh kedua, je ne suis pour rien. Artinya saya tidak bertanggung jawab. Jadi je ne suis pas responsable. Saya tidak bertanggung jawab. Dalam kalimat ekspresi idiomatiknya, kalimat sehari-harinya kita biasanya mengatakan je ne suis pour rien. Saya tidak di sini. Saya tidak bertanggung jawab. Dan sering juga kita mendengar ça y est, artinya c'est fini atau sudah selesai. Jadi biasanya voilà, ça y est, c'est fini, selesai, gitu ya. Kemudian je ne suis pour personne, artinya saya tidak ingin bertemu siapa-siapa. Saya tidak ingin bertemu siapapun. Kalau dalam bahasa Prancis itu sebenarnya artinya je ne veux recevoir personne.
Je ne veux recevoir personne. Saya tidak ingin bertemu atau menerima seseorang. Cuma dalam percakapan sehari-hari sering kita mengatakan je ne suis pour personne. Nah juga yang sering allons-y, ayo kita berangkat. Allons-y atau enggak allez-y, vas-y. Kalau vas-y silakan. Tapi untuk sama teman. Tapi kalau orang tua kita nggak mengatakan vas-y, tapi allez-y. Artinya sama, silakan. Cuma penggunaannya berbeda. Jadi dalam bahasa Prancis kita mengenal istilah sopan santun. Kemudian yang terakhir, j'y suis. Artinya je comprends. Saya mengerti. J'y suis. Kalau je ne suis plus, saya tidak mengerti, artinya je ne suis plus. Jadi kalau j'y suis ini artinya ada dua ya. Dia bisa berarti j'y suis, saya di sini, atau j'y suis, saya mengerti. Karena kita sedang berbicara mengenai ekspresi idiomatik, maka artinya j'y suis, je comprends. Saya sudah di sini atau saya mengerti atau saya mengikuti kamu, maksudnya mengikuti pembicaraan. J'y suis. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin I see. Oke, saya ulangi, il s'y connaît. T'inquiète pas, il s'y connaît. Jangan khawatir, dia mengetahui masalah itu. Masalahnya entah apa yang jelas dia pakarnya di bidang itu. Je ne suis pour personne atau je ne suis pour rien. Ça y est, voilà, ça y est, c'est fini, selesai. Je ne suis pour personne. Saya tidak ingin bertemu siapa. Allons-y, ayo kita ke sana. Artinya kita. Allons-y, ayo kita ke sana. Vas-y, silakan untuk teman. Allez-y, allez-y madame. Allez-y. Biasanya kalau di jalan-jalan gitu, kalau kita naik bis, kemudian biasanya kita mempersilakan dulu orang tua yang naik. Allez-y, silakan. Seperti itu. J'y suis. Oke, je comprends. Oke. Itu dia beberapa ekspresi idiomatik. Mungkin ada banyak lagi ya. Bukan banyak sih, ada beberapa lagi ekspresi lainnya dengan en dan y. Silakan dicari sendiri. Jadi kalau idiomatik kita tidak bisa mengartikan kata per kata, tapi artinya itu secara keseluruhan. Oke, demikian mengenai en dan y, baik sebagai pronoun kata ganti ataupun dalam penggunaannya dalam kalimat idiomatik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya ya. Mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Merci pour les attentions. À bientôt. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.